Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Dilela Kadir dalam Berita Pagi. Kerajaan membuat penilaian untuk memperbaiki setiap ruang yang ada, termasuk melibatkan pendidikan, digital dan teknologi dalam perkhidmatan. Keperluan itu jelas Perdana Menteri bagi mengangkat martabat serta keupayaan negara supaya menjadi lebih hebat. Penilaian dilakukan ketika program pemukiman anggota Jemaah Menteri Kerajaan Perpaduan 2024 berdasarkan input sektor swasta, penyelidik, ilmuwan dan pakar antarabangsa selain pandangan serta cadangan Jemaah Menteri pada sesi tersebut. Tumpuan turut diberi adalah peralihan tenaga, transformasi digital, pelan perindustrian serta reformasi perkhidmatan bagi meningkatkan mutu perkhidmatan kerajaan kepada rakyat dan negara. Soal ekonomi untuk menambah pelaburan domestik dan luar negara, dan juga memfokus beberapa isu khusus meningkatkan mutu pendidikan negara termasuk TVET dan pendidikan teknologi, soal digital, soal artificial intelligence, dan juga beberapa isu yang kita telah cerakin dalam beberapa pengumuman dasar sebelumnya. Hasil perbincangan program itu bakal dimanfaat untuk memberi perkhidmatan terbaik kepada rakyat dan memacu ekonomi Malaysia dalam usaha memaknai falsafah negara madani. Perdana Menteri turut menzahirkan penghargaan kepada semua ahli kabinet yang telah menjayakan program itu yang disifatkan sebagai berprestasi tinggi serta membanggakan. Kementerian Kewangan telah mula mengagihkan peruntukan bagi projek-projek yang diumum dalam Belanjawan 2024 kepada pelbagai agensi berkaitan bulan ini. Penyaluran peruntukan yang pantas itu, akui Perdana Menteri, adalah bagi mempercepat projek terlibat tanpa perlu menunggu lebih lama untuk pelaksanaan yang berterusan. Similarly, one of the issues that we raised, which is of course highlighted by the Chief Secretary, is also to ensure that projects announced during the budget should not wait for like the normal process of the first quarter. I mean, should start now, which means since we have achieved a record achievement in the 2023 assessment of projects implemented, I think for 2024 we want this to be implemented fast, which means they can proceed now without having to wait the first quarter. Aspek ekonomi negara bagi tahun ini, Perdana Menteri memberitahu perkara paling utama ialah kestabilan politik, disusuli dengan dasar-dasar yang jelas. Perdana Menteri kekal dengan pendirian tidak akan mengambil gaji bagi jawatan yang disandangnya sejak November 2022 itu selagi ekonomi negara tidak pulih sepenuhnya. Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan berkata pendirian sama turut diambil Jemaah Menteri berhubung pemotongan gaji masing-masing sebanyak 20% setiap bulan. Pendirian itu akan kekal dilaksanakan kerajaan sehingga ekonomi negara kembali pulih. Setakat ini, saya umumkan saya tidak ambil gaji dan potongan 20% bagi yang lain selagi ekonomi tidak pulih sepenuhnya. Dan hari ini baru ada perubahan tetapi belum pulih. Jadi mengenai pelarasan tarif air bagi pengguna domestik di Semenanjung dan wilayah Persekutuan Labuan yang berkuat kuasa 1 Februari ini, Datuk Seri Anwar berkata, Kerajaan Persekutuan bersetuju dengan kenaikan berkenaan selepas mendapat permintaan dari semua negeri. Pelarasan diusulkan dalam mesyuarat bersama semua Menteri Besar dan Ketua Menteri. sudah dijelaskan oleh semua pihak bahawa semua negeri meminta kita naikkan dalam mesyuarat dengan Menteri Besar, Ketua Menteri,
Dan ada negeri yang tidak naikkan selama 40 tahun lebih. Dia mereka mengusulkan dan Kerajaan Persekutuan setuju. Selangor komited mengambil langkah susulan bagi membantu pemegang akaun pengurusan air Selangor Sendirian Berhad, Air Selangor berdepan tarif air baharu. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata langkah-langkah berkenaan bakal diumum dalam tempoh terdekat. Ini bagi mengurangkan beban kira-kira 49% pengguna yang mungkin terkesan akibat kenaikan berkenaan. Saya akan maklumkan nanti ada beberapa langkah termasuk bagaimana kita memastikan SADI dapat diteruskan. Yang pastinya kita cuba terbaik state menggunakan corpus dan menggunakan apa yang simpanan kita ada untuk mengurangkan kesan tersebut. Menteri Besar Kelantan Datuk Muhammad Nasruddin Daud pula menyifatkan pelarasan tarif air itu tidak akan membebankan pengguna. Memandangkan sebelum kenaikan purata sebanyak 22 sen bagi setiap meter padu dilaksanakan, kajian telah dilakukan dan jelasnya kenaikan tersebut tidak ketara. Dia begini, dia kajian telah pun dibuat. Maknanya dikira bil itu tidak membebankan. Kenaikan pun kenaikan yang tidak membebankan. Sebab tarif air kita lama dah tak naik. Jadi kita tengok kesesuaian lah. Kesesuaian. Selarah dalam negeri. Dalam Malaysia. Jadi kita selarah seluruh negara. Bukan kita saja. Kerajaan negeri turut memberi jaminan perkhidmatan bekalan air yang lebih berkualiti kepada pengguna berikutan pelarasan tarif air itu. Terima kasih. Tahniah. Syarikat Pengendali Air di Johor, Ranhil SAJ bakal melaksanakan pelarasan tarif air baharu bagi kategori domestik berkuat kuasa 1 Februari ini seperti mana yang diputuskan Kerajaan Persekutuan. Ketua Pegawai Eksekutif Ranhil SAJ Muhammad Faizal Alia berkata dengan pelarasan tarif baharu itu, pengguna kategori tersebut dijangka mengalami perubahan dalam bil air bulanan masing-masing bergantung kepada cara penggunaan air. Kali terakhir pelarasan tarif air di Johor ialah pada 2015. Pelarasan tarif air baharu itu dijangka memberi kesan positif kepada Ranhil SAJ khususnya bagi meneruskan inisiatif seperti penggantian paip lama dan projek menaik taraf sistem bekalan air di negeri ini. Selain itu, ia turut membantu memperluaskan pemberian rebat air sebanyak 25 meter padu kepada penerima bantuan e-kasih. Di samping meningkatkan mutu perkhidmatan dan menampung kenaikan kos operasi yang meningkat setiap tahun sebagai pembuktian nilai tarif air ini dikembalikan kepada pengguna. Angka penduduk terjejas banjir di Johor dan Sabah berkurangan setakat 12.30 malam tadi, manakala di Pahang jumlah penduduk terjejas tidak berubah. Laporan Pusat Kawalan Bencana Negara Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA memaklumkan di Johor 1 PPS di Batu Pahat telah ditutup petang semalam. Manakala 2 PPS di Segamat masih aktif dengan menempatkan 65 penduduk terjejas daripada 19 keluarga. Di Sabah pula, 1 PPS telah ditutup menjadikan hanya 1 masih beroperasi di daerah Beluran yang menempatkan 30 individu daripada 16 keluarga. Manakala di Pahang, angka penduduk terjejas banjir kekal 110 orang daripada 36 keluarga yang berlindung di 2 PPS di Rompin. Tinjauan situasi di stesen telemetri Jabatan Pengairan dan Saliran pula mendapati 5 sungai berada pada paras bahaya melibatkan 4 negeri, masing-masing Sungai Johor, Sungai Muar, Sungai Kedah, Sungai Arau serta Sungai Terengganu. Belah berita pagi diteruskan dengan edisi Sabah. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi